Okey. Bismillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amin. Okey. Terima kasih semua yang sudi join. Tak apalah kita sikit pun asalkan apa benda ni lepas, kita insya-Allah kita ada rakaman. Jadi peserta-peserta yang kemudian nanti mereka boleh tengok rakaman lah kan. Cuma ini kita apa kita meneruskan tradisi KAF dan SNM yang setiap projek kita buat kita jelas SOP dia, jelas tentatif dia, jelas tema dia, semuanya kita nak bagi jelas lah. Tinggal penulis ikut saja apa yang jalan yang kita dah sediakan ini dan untuk menjayakan projek antologi kita ni. Ini tajuk apa judul sementara saya berilah, Kucing Hitam di Sisi Jenazah. Belum terfikir lagi yang tajuk-tajuk yang lain. Mungkin tajuk ini akan digunakan, mungkin juga kita tukar tajuk lain. Cuma pertama sekali saya minta maaf sebab slide ni dia buat berdiri. Potret dia tak buat salah buat tadi, dia tak buat potret, tapi kita tak ada masa. InsyaAllah tak apa, kita boleh nampakkan slide ni kan? Boleh. Okay. Jadi insyaAllah, okay, apa yang kita nak buat ni adalah, okay, ini sekarang kita berada dalam sesi taklimat lah. Okay, apa yang kita nak kumpulkan di sini adalah tema seram, sihir dan mistik. Boleh cerpen atau anekdot, okay? Dan ini syarat kami sebagai penganjur. Okey, kalau ada sesiapa mungkin Cik Yang boleh bebel sikit apa itu seram, apa itu sihir, apa itu mistik. Bapak suka kalau tanya tiba-tiba. Okay. Dia kalau seram tu, kalau ikutkan pada genre filem lah, sebab yalah Cik Em belajar filem kan. Kalau genre filem tapi kita kreatifkan dia lah. Maksudnya kalau seram tu maksudnya sesuatu yang menakutkan. Horror kan. So macam menakutkan lah. Jadi menakutkan tu dia boleh jadi macam-macam objek lah. Mungkin hantu ataupun mungkin juga benda-benda yang mendatangkan rasa seram. Kadang-kadang orang yang mental tak berapa sihat macam contohnya macam orang gila ke apa, dia boleh juga jadikan sesuatu yang menyeramkan. Atau benda-benda dalam bayangan kita sendiri. Itu pun boleh juga jadi satu benda yang seram lah. Tapi kat sini mungkin kalau ditambah lagi dengan sihir dan mistik, maksudnya sesuatu yang menyeramkan tu adalah benda-benda yang gaib lah, senang cakap macam tu kan Bapak? Ya betul. Okey. So macam itulah. Kita nak pecahkan sebenarnya ni, seram-seram, sihir-sihir, mistik-mistik. Betul lah macam kata Cik Yam tadi. Okey, seram tu tak semestinya hantu, tak semestinya betul hantu. Okey, saya antara pembaca Mariakan Jiwa, ada masa dia dalam novel dia Meja pun boleh jadi elemen utama dalam novel seram mistik dia. Meja, patung macam Annabelle kan. Okey, atau permainan macam permainan yang kuen-kuen tu kan. Ataupun isteri yang menakutkan Bapak. Ataupun orang yang menakutkan kata Jayam kan. Okey, bila sebut sihir contoh macam kita tengok filem Munafik lah kan. Munafik, Harum yang tu Maya Karim. Harum Sudah Malam. Pontianak, Harum Sudah Malam. Cik Ponti. Kita tengok yang filem Pontianak tu kan. Apa dia punya objek? Gong kan? Gong. Okay. Kalau macam Kak Kutsiah dalam Dari Zaman Mesir, dia tulis tentang Janet. Dia punya elemen utama dalam tu Cheongsam. Janet punya Cheongsam. Okey. Okey. Jadi yang tu sihir lah. Mistik ni benda yang macam Cik yang kata tadi lah, yang gaib lah. Yang gaib. Tak semesti hantu. Kan? Okey. Jadi kita punya anekdot ni, kita punya antologi ni, kita nak
ada pelbagai plot twist tu. Kita nak ada yang betul-betul seram, kita nak ada yang mengisapkan, kita nak ada yang sedih, kita nak ada yang lucu. Satira, kan? Okey. Jadi kita teruskan. Okey. Ini antara maklumat-maklumat penting lah untuk para penulis. Okey. Kita tengok pada mahar komitmen dahulu. Okey, boleh ha? Boleh? Kalau ada apa-apa soalan boleh menyampuk je, tak apa. Petang-petang puasa ni. Saya takut kalau saya seorang bercakap tu yang lain tidur. Bapak boleh Itu- bapak boleh cepat dapat tu. Itu student. Student KM macam tu lah. Ni Okey. mak-mak student kot ni. Kak Q dah Okey. masuk. Ah. Okey, boleh saya teruskan? Okey, Ya, mahar kan? komitmen kita RM55, tapi saya perlu jelaskan setakat ini KAF dan SAM punya projek kita tak bebankan kos penerbitan kepada penulis, tak. Kita yang mahal ni bukan kita kolek-kolek untuk kos penerbitan, tak. Tak bukan. Okey, so kita ada designer sendiri, kita ada source kita sendiri, alhamdulillah. Jadi yang 55 ni sebagai tanda komitmen. So kalau kita buat yang berbayar pun ada yang tinggalkan macam tu sahaja. Alam kan kalau kita buat tak ada, buat percuma je macam tu. Itu kita nak komitmen tu lah. Okey. Jadi sebagai tanda kami tak ambil ni mahar komitmen ni, kami kembalikan dalam bentuk penulis akan dapat satu antologi SSM ni. Kan? Okey, akan dapat satu. Kemudian akan dapat satu naskah juga buku terbitan KAF buku yang dah cetak. Sekarang yang dah cetak MMRP dalam proses dari zaman Malaysia. DZM lepas ni ada TKC. Terima kasih cikgu. Nanti kita tengok macam mana lah. Okey, satu lagi. Para penulis, yang ni siapa dah ikut macam yang lain yang pernah ikut macam kita punya antologi, faham lah. Satu karya tu seorang penulis akan dapat satu bahagian royalty daripada jualan buku antologi kita ni nanti. Maknanya kita ni nak buat satu cakap tu KN? Apa? Satu relationship, hubungan yang panjang lah. Bukan kata penulis dah bagi karya, lepas tu kami terbit, lepas tu habis macam tu saja, tak. InsyaAllah hubungan kita tak akan putus selagi buku ini boleh dijual. Kan? Long term relationship, Ustaz. Long term, bukan long distance. Long distance bila je. Long term. Long term. Long term. So kita nak lagi saya ada bincang lah dengan hari tu. Dengan ada company terkaful yang purpose saya. Nanti kita nak tengok lah. Mungkin yang konsisten ikut KAF buku punya projek, kita nak bagi mungkin macam satu plan takaful yang bernilai 100 ke 120 ringgit setahun lah. Contoh yang tu saya dibincangkan, mungkin lah dengan syarat-syarat macam tu. Contohnya seorang penulis ni dia dah ikut semua projek antologi KAF SAN dalam tahun 2020 ni, jadi kita reward dia dengan satu plan takaful yang bernilai 100 ke 150 ringgit. Yang tu ada company yang purpose dengan saya lah. Jadi kita nak build career path yang mana kata KAF buku dia tak buat projek yang sekali buat habis. Kita nak yang panjang. Kan? Yang berterusan lah. Maksudnya kita nak bagi satu career path dalam bidang penulisan kepada penulis-penulis kecil macam kita ni. Okay? Boleh? Dia? Okay, jadi nak clear benda tu yang RM55 ni mahal komitmen. Kita nak, tu lah. Dan saya sendiri pun bayar juga. Okay. Dan N pun bayar juga kan dalam antologi kita semua ni. Okay. Jadi settle yang tu Settle yang tu. Okay. Sini tarikh-tarikh penting. Okay. Sehingga 24 April ni nanti adalah pendaftaran dan pembayaran mahar. Siapa yang dah bayar mahar, kita akan terus bagi masukkan dalam kumpulan. Kita ada tim apa, Ayu? Kita ada tim saka. Tim saka. Tim Langsui. Rupiah kan? Tim saka dengan Ya. Kak Sia tim Langsui. Kak Q tim Langsui. Ya. Kak Ida Tim Bunian. tim Bunian. Kak Ida tim Bunian.
Okey. Nama yang ambil pun kan. Ya Allah Tuhan. Kau tak ada nama Geram. Toyol tau. Aku tak boleh belah betul lah nama-nama. Habis takkan nak tim kubur. Orang yang Sama Ustaz sama. Okey. Jadi, mana kata siapa yang dah bayar terus boleh teruskan. Kak Kusiah dah masuk rupanya, diam-diam dia. Puasa lah Ustaz. Okey. Kusiah kat mana? Asal tak bunyi suara pun ni. Tak, tadi saya bawa budak-budak pergi shopping. Terlupa pula. Dah balik dah ni sampai rumah. Aduh. Okey. Okey, Ingat nak poket. Okey, boleh teruskan. Okey. Bila Ustaz? So kita nak buat brainstorming sikit lepas ni. Okey, boleh lah. Sama macam yang hari tu lah. Tak lama insyaAllah. Okey, selepas membayar mahar, maknanya penulis bersetujulah untuk mengikut prosedur dan tentatif projek. Okey? Okey. Ini untuk penulis-penulis baru, pengalaman nanti yang ni penting lah. Kita dalam projek KAF dan SAM, kita tak terima terus satu karya penuh tau. Sebab kalau kita terima terus sebuah cerpen, kan tak kena dengan kita punya tema, tak kena syarat, tak kena kita punya apa orang cakap tu kan, pembawaan kan. Kita nak buat balik. Jadi dengan kita punya projek KFSM punya projek ni, pertama sekali kita perlu buat yang pertama itu sahaja apply punya request sampai bila-bila pun untuk antologi ni. Yang itu pengurusan. Okey. Kemudian rangka mesti kita tunjuk apa rangka. Jadi daripada rangka tu Suara bapak. Putus-putus pula. sekarang okey dah? Okey. Okey, sekarang okey dah. Okey. Rangka tu yang saya, Kak N dan ketua kumpulan akan tengok. Dan kalau perlu di-tailor atau kita akan perlu diolah semula, perlu diperbaiki kan, ataupun rangka tu terus kita terima dan penulis boleh terus buat karya daripada rangka tu. Okey, jadi yang tu lebih baik daripada kita terima satu karya yang penulis rasa dah final tapi kita tak boleh terima sebab tak kena dengan tema, tak kena dengan pembawaan apa semua kan. Okey, jadi ketiga setelah rangka ditulis barulah penulis karya mengikut rangka tersebut. Okey, tentatif. Ini tarikh-tarikh penting dalam dalam kita punya ni, kita punya projek. Boleh nampak? Tak masuk sini. Okey, ini untuk terbitan bulan Julai tau. Untuk cetak, kita target cetak bulan Julai. Okey. Kalau terlanggar pun Ogos. Maknanya kita boleh promosikan sempena hari keluarga hari Malaysia lah. Dan itulah itu yang kita cadangkan. Okey. 15 hingga 24 April penulis yang bayar mahar terus kita bagi ke kumpulan, terus dia boleh hantar rangka. Kalau rangka dah diterima, terus dia boleh buat karya, terus boleh hantar karya. Tak semesti ikut pembahagian tarikh ni. Cuma yang tarikh yang diberi ini adalah deadline. Betul lah, deadline lah. Garis akhir, tarikh akhir. Satu fasa tu. Penghantaran. Okey, penghantaran. Okey. Untuk pembayaran mahar sehingga hari apa tu 24 Isnin kan? Isnin ke Ahad? Tak sempat raya, Ustaz habis duit raya bayar mahal. Kan ramai yang ambil ke BSP. Ramai tapi bukan saya. Bukan saya. Saya ni nak hantar LHDN ni. Cukai belum selesai. Saya pun masih pening dengan filing ni. Hari tu yang apa? Okey, lupakan itu. Okey, kita terus pergi 24 KN M16 takkan M16 nak ambil. Apa dia? Yang tu untuk B40 lah KN B40. Lah, KM memang tak ada. KWSP tak ada. Oh, tak ambil pencen. KM dah servis lama lah. Oh.
Okey. Okey boleh Okey. Sambung. 24 hari Ahad. Okey. Sebab kita punya deadline semua hari dah. Kebanyakan projek kita. Okey. Maknanya siapa yang dah bayar dah masuk, dia tak perlulah tunggu 1 Mei tu. Nak bagi rangka tak? Kita boleh terus bagi rangka. Dah bayar, boleh terus bagi rangka. Boleh terus kita, kalau siap, boleh terus kita nilai rangka tu. Kemudian penulis boleh tulis karya. Kalau rangka dah disetujui, kemudian boleh terus hantar. Selesai dah kerja dia. Kan? Cuma yang diberi ini adalah tarikh-tarikh akhir lah. Penilaian dan penambahan rangka. Maknanya sehingga 1 Mei, lepas 1 Mei tak ada lagi kita nak terima rangka, tak ada lagi kita nak nilai rangka untuk ke rangka tak. Lepas 1 Mei kita nak fokus kepada karya yang dah jadi kan. Okay. Sehingga 8 Mei adalah karya rangka. Lepas tu bimbingan kita akan selesai 22. Kalau langgar pun 8 JP 30 langgar pun bimbingan kan. Okey, clear? Ada soalan? Boleh faham tak? Boleh faham tak? Ustaz, yang ni dia ada overlap dengan antologi mana-mana tak nanti? TKC settle lah kan time ni? TKC settle lah insyaAllah. TKC, sebab TKC kita buat simple je. TKC layout, puisi dah habis. Layout pun dah settle. Jadi tinggal kita tengok, tinggal kita bincang dengan penulis kalau mana yang perlu kan. Macam yang tema tak jelas, citra berbaur, apa semua tu kita akan discuss balik lah dengan penulis. Kan? Sebab layout pun dah ready, tinggal masukkan lagi teks dalam layout tu saja. Jadi kalau bertembung pun tak apa rasanya. So lepas sebab, ni insyaAllah kiranya yang TKC antologi cerpen tu selepas ni ke Ustaz? Kita buat yang ni dululah kiranya. Tak, kita buat terus. Yang antologi cerpen pun kita teruskan je? Ya, sebab tak sama ketua sekarang. Okey. Sekarang yang SSM ni kita punya ketua kumpulan Ida, Kak Qudsiah dengan Aulia. Oh, okey. Faham. Okey. Jadi yang penyelenggara orang lain. Yang TKC kita ada Ayu, Cik Yam, Kak Su, KS. Kak Yong. Kak Yong, Aidil. Okey. Jadi sama-samalah. Yang mereka jugalah yang nanti sebab tu Cik Yam dengan Ayu tak jadi ketua, tak jadi penyelenggara SSM ni. Okey. Yang penting kami di sini dah. Tak apa, berbuka awal. Berbuka awal. Boleh bagi orang sakit hati hilang pening tu. Tiba-tiba Cik Yam pula duk cerita bab kek lumut. Apalah Cik Yam. Ya, jadi yang diberi adalah Suara saya tak jelas Bapak. Okey, yang diberi ni ada tarikh akhir. Mana kata kalau penulis tu rangka dia dah. Cik Ayu, kamu unmute kejap. Try tak? Okey. 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 Kak En unmute pula. Kak En pula unmute. Okey. Sekarang okey? Kalau okey semua buat macam ni. Cik Yang bagi menumbuk. Okey, resen. Okey, boleh turun tangan Kak En. Saya penat pula tangan tu. Okey, yang diberi ni tarikh akhir tau. Mana kata kalau penulis sudah bayar mahal, dah hantar rangka kita dah setuju, tak perlulah tunggu 8 Mei nak hantar karya penuh. Hantar awal. Okey, awal tak talun. Okey. Ya. Okey, kita pergi ke yang seterusnya. Ini nak cerita proses penerbitan antologi. Okey. Yang ni penulis, tapi saya rasa awkward pula bercakap sorang-sorang ni. Tak ada yang menyampuk. Bolehlah Kak En kan buka mikrofon ke Cik Yang. Pula dah. Ya Allah Ustaz. Tahu susahnya jadi lecturer bila ada student 100 orang pun tak bercakap macam ni.
terletak dan saya rasa pelik pula bercakap seorang-seorang kan. Okay. Cakap dengan skrin macam orang bodoh kan rasa. Kak ni selalu Okay. dah macam tu. Okey, ni kita punya apa? Proses penerbitan yang penulis perlu faham lah. Kan mungkin ada Kak Suraya. Assalamualaikum Kak Suraya. Selamat datang. Ni otai-otai juga ni. Mana beliau? Okey. Okey, ni yang penulis semua penulis perlu faham lah. Kan? Proses penerbitan. Okey, proses penerbitan kita akan mulakan dengan sediakan manuskrip. Yang ni yang tadi by 8 hari bulan Mei tadi. Manuskrip. Manuskrip tu dalam bentuk Microsoft Word. Okey, yang tu saya akan print, saya akan semak untuk sebagai editor. Okey, semakan karya, editor semak. Okey. Jika perlu hubungi penulis, akan hubungi penulis lah. Pemunian dibuat oleh editor seorang lah. Editor sahaja yang akan memurnikan karya kita tu. Lepas tu layout. Layout design ni untuk penulis yang belum tahu, dia dari Microsoft Word kita tu, kita perlu masukkan dalam apa, InDesign ke apa ke, kan, untuk jadi dia cantik macam dalam buku tu. Dan kilang tak terima kalau kita bagi Microsoft saja. Microsoft Word dia bagi ke kilang ni, saya nak print buku, ni file Word dia. Kilang terima tapi akan ada cas tambahan. Dan cas tambahan tu kadang-kadang tak murah. Ada kilang yang dia cas RM9 per halaman. Sampai RM9 tau, sampai RM9. Dengan saya cas RM5 saja. Okay? Jadi, kos-kos ni kita tak bebankan kepada penulis. Andai kata ada penulis di sini yang ada intention, ada niat nak terbitkan buku sendiri, kos ni yang perlu penulis faham lah. Kos designer buat cover buku, kos designer buat layout design, kita tak boleh nak hantar yang Word tu, hantar tu pergi kilang, nak kilang print. Tak, dia tak jadi macam tu. Tambah lagi buku dia perlu ada size file yang tertentu lah. Contoh kata kita nak buat buku tu saiz A5, lepas tu kilang akan beritahu berapa bleeding yang kilang tu tetapkan. Ada kilang tetapkan 5mm sehingga 9mm untuk bleeding. Mana kata untuk layout ni, dia perlukan designer lah yang memang faham benda-benda macam ni. Dia tak boleh kita yang dari bukan yang dari Microsoft Word kita tu terus diprint jadi buku, tak. Dia perlu satu file lagi nanti, file yang dinamakan layout design. Jadi, di pihak penerbit, apa yang kami hantar kepada kilang, ada 2 file. Satu file cover, satu file halaman. Okay? File cover yang biasanya kilang akan buat dulu. Kilang akan print dulu file cover tu, tengok pada ngam tak ngam dia punya tulang, ngam tak ngam dia punya apa tu, bleeding. Kan, sebab macam contoh macam logo, macam apa-apa teks, elemen utama lah dalam kulit buku tu, dia tak boleh langgar, tak boleh rapat sangat dengan hujung-hujung cover tu, tak boleh. Kan, jadi kilang yang bertanggungjawab, yang committed, dia akan beritahu dengan kita lah. Oh, logo ni kena bleeding, tak boleh langgar standard buku. Kena turun sikit. Okay? Nama penulis ni kena bleeding, dia kena angkat sikit. Kan? Jadi proses-proses macam tu lah. Proses-proses tu. Sama juga dalam layout. Kalau kita baca buku, kan, Ayu boleh tayang sikit tak buku MMRP tu? Buka lah mikrofon sekejap. Kejap. Pasal asyik dekat luar. Kejap ambil Oh, dekat luar. Okey. Kita nak tengok layout tu sementara kita tunggu Ayu ambil dulu. Yang ni penulis kena faham lah. Proses-proses penerbitan buku, penerbitan dan pencetakan buku ni. Hai Kak Suraya. Tak ada bunyi. Aina ada juga, Aina Nasuha. Puan Izzah. Ada Ustaz, ada.
Tak kerja ke hari ni? Baliklah. Oh, balik dah. Hari Ahad. Ada Puan Izan. Mana Puan Azalina kita tadi dah hilang. Okey. Okey, tunjuk sikit halaman. Tu, yang dalam dia. Okey. Tak apa-apa nampak lah. Belakang sikit. Kejap. Okey. Cuba tengok yang hujung tu. Yang sisi-sisi teks tu. Kan? Nampak tak? Ke saya kena Nampak buka ni, kena buang efek ni jap. Nampak tak? Clear. Nampak tak yang putih di sisi di tepi tu? Yang putih tu dan okey. Yang tu kita tak boleh langgar, tak boleh yang tu pergi ke tepi betul. Dan kita nak baca, orang baca pun kan. Sebab saya ada dapat buku yang di okey Ayu boleh mute kejap. Macam ada gangguan bunyi. Okey. Okey. Saya ada dapat buku yang dia hadiahkan yang dia punya design tu dia langgar breeding. Okey? Okey, yang tu sepatutnya kalau Gilang yang bertanggungjawab dia akan beritahu lah. Okey. Okey. Ni proofreading. Proofreading kita akan buat sama-sama. Okey? Kita akan buat sama-sama. Jadi minta kerjasama semua penulis nantilah. Bila design dah siap, semua penulis akan dapat design tu yang part yang dia punya lah, bukan satu buku tu, kan? Kalau kita bagi satu buku tu, kena yang hantu, dia pergi jual jadi e-book pula, kan? Okey, part penulis tu sahaja yang akan kita bagi, penulis semak. Jadi pada tahap ni, penulis hanya boleh semak typo saja. Tak boleh jadi macam DZN, ada penulis yang dia PM saya kata, alah nak tukar, macam tak puas hati lah dengan cerita ni. Tak. Ni bukan fasa untuk tu lagi. Ni tak boleh dah nak terima, nak tukar karya apa semua. Ini untuk semak typo saja. Kemudian barulah kita akan masuk proses cetakan. Ni lah. Gilang akan, macam saya cakap tadi lah, Gilang akan tengok file tu dulu, filter, tailor, mana yang perlu. Kemudian Gilang akan print satu bagi kita tengok. Kan? Okey. Atau mungkin saya akan print beberapa untuk mentor-mentor tengok. So kita ada masa. So MRP mengajar memori Ramadan, kita tak bagi tim tengok. So kejar masa. Betul-betul kejar masa. Okey. Okey. Seterusnya, format karya. Okey, ini penting. Format karya. Clear? Boleh nampak? Format karya. Okey, karya dalam Microsoft Word, font Times New Roman, size 12, spacing 1.5. Aulia dah masuk. Selamat datang Cik Aulia. Tim apa tadi? Tim Langsui. Tim Saka. Tim Saka. Tim Saka. Ke ni Aulia ke Saka dia yang masuk ni? Kau ada elok sikit Cik Yam. Dia pun pakai tu background kita. Ayu tukarlah balik background tu tak seram. Terkejut. Macam diseru pula kan. Aulia, betul ke Aulia ni? Kau betul ke ni Aulia? Kau elok sikit. Bulan puasa insya-Allah betul. Tak takutlah Aulia ada dua kan. Satu dekat mall, satu dekat sini. Satu lagi dia tengah buat online class. Tengoklah tu Puteri Bunian tu muka sedih, tunggu putera Bunian tak datang-datang. Itulah saya perasan juga Ida tu tadi dia. Dah dia punya background tu winter. Tak boleh, saya tu dah tukar tadi tak boleh nak masuk. Okey, dah. Betul lah, naik sikit lagi. Macam walkie-talkie pula Ida bunyi. Bola satu lagi, bola dua. Suara tak ni. Bola dua terima.
Okey. Ya. Yang ni untuk penulis baru. Okey. Jadi yang ni kita bagi kebahasan sikit sebab dalam antologi anekdot sebelum ni ada yang hantar pada saya sehingga 2,500. Saya pun wow. Saya pun wow. Kan, tambah lagi macam Aini KDJ tu, dia jenis yang tak boleh nak tulis pendek tau. Okey? Okey. Maksimum 2,000. Okey, tapi yang ni kita bagi kelonggaran. Kalau jenis penulis tu dia tak boleh nak tulis pendek. Tak cukup lah 2,000, dia kata tak cukup. Saya kena 2,500. Tak apa. Hantarlah 2,500 tapi jangan kecil hati. Kalau kita potong nanti, itu saja. Kan? So itulah tugas kami. Kami bantu potong. Ada jenis penulis yang dia tak boleh nak tulis pendek. Dia kena tulis panjang juga. Okey, itu dia punya style. Kita hormat. Okey? Dan kita bantu nak bagi compactkan karya dia tu sesuai dengan jumlah perkataan yang kita tetapkan. Sebab kita ni buat projek bersama, kita tak naklah ada Kak N dapat 15 muka surat, Audia dapat 8 muka surat, kecil hatilah Audia, kan? Alah, Kak M pun kena potong banyak kot Ustaz potong. Awak lagi kena potong. Okay. Lepas tu last kali tanya kenapa ucapan pendek. Okey. Jadi untuk yang baru-baru dengan kita, benda ni kita tak panggil tak strict sangat lah, kan? Boleh. Silakan tulis nak tulis sampai 3,000 pun boleh. Tapi mesti beri kepercayaan kepada kami, kepada mentor, kepada saya sebagai editor untuk murnikan karya tu sehingga ngam dengan jumlah perkataan. Kalau ada yang tak mampu nak tulis, alah Ustaz, tak mampulah. Saya dapat 1,000 je. Tak apa, kita ambil dulu, kita tengok macam mana nak baca dia, macam mana nak solek-solek dia, bagi render sikit apa supaya dia sampai minimum 1,500. Okey? Boleh? Okey. Genre ke genre? KM? Genre. Jauh. Tapi ada juga yang panggil genre. Dia depends lah. Dia sebutan dia macam-macam. Genre. Okey. Yang ni Kak N dah berkali-kali tanya saya. Boleh. Asalkan ikut limit tu. Limit perkataan tu. Boleh buat satu cerpen, 2 anekdot. Katalah cerpen 1,000 patah perkataan, lepas tu anekdot 500-500. Cukup 2,000 dah kan? Boleh. Ataupun cerpen saja. 2 cerpen, 1,000. Ataupun satu cerpen, 2,000. Boleh. Ataupun anekdot saja. Macam contohlah Kak Kutsiah. Kan, Kak Kutsiah nak buat anekdot hantu Janet, tambah hantu apa kan lagi, tambah hantu apa kan lagi. Hantu Janet. Kan? Apa hantu je semua. Kusiah, pasal lampu hantu je hang. Hantu Janet 3 anekdot, hantu ni. Peminat hantu Kan? Boleh. Asalkan dalam limit perkataan tu. Okey. Cik Ayu, hantu janda kaya Cik Ayu. Pukul berapa dah jam ni untuk harimau? Kak Felda ni yang 2.59, 1 minit je lagi Ustaz last. Okey. Okey, ini yang penting jugalah. Ini kaf buku punya apa kita cakap tu signature. Betul tak signature? Trademark. Trademark bukan trademark juga. Apa orang cakap Signature tu? lah, signature. Betul lah tu. Identity. Bukan, ada satu lagi, value nama dia. Astaghfirullahalazim. Value? Dalam pitch selalu cakap benda tu. Kita punya Value USP. proposition. USP. Unique selling proposition. Unique selling proposition. Allah Ustaz ni. Unique selling proposition. Competitive advantage lah. dia dah betul kita Fatihah kan. Kita betulkan dia ni. Itulah. Core value. Apa dia? Utama. Core value. Nilai Core utama. value. Kaf buku. Kita nak menerbitkan karya yang ada KFD. Okey? Jadi sebab itulah dalam 2 antologi sebelum ni saya bantu. Saya yang bantu highlight kan. Kadang-kadang penulis tak tahu tau. Penulis tak susah nak fikir. Penulis tak sampai nak fikir apa aku punya KFD dalam karya aku ni kan. Tapi saya lah yang bantu tengok.
dalam karya dia tu, apa KFD dalam karya dia tu, kan? Contoh kalau nak ambil Kak Suraya punya anekdot. Apa Kak Suraya? Kek pound. Apa nama Kak Suraya punya anekdot dalam Ramadan? Kan? Okey, saya lah yang bantu, highlight, tarik, angkat knowledge, feel dan do's and don't dalam penulis punya karya lah. Tapi kalau boleh, yang ni penulis fikir dulu. Fikir di awal. Okey, dalam cerpen ni apa KFD yang kita nak angkat? Contoh, okey. Contoh saya ambil yang saya boleh kata the best dalam MMRP lah. Ramli Hassan punya, kan? Apa tu? Temuan dan Berkebun. Okey, kalau tengok temuan tu, anekdot temuan tu, dia cukup tau. Dia ada nilai knowledge. Temuan tu satu kepercayaan khurafat dalam masyarakat Sarawak. Okay. Anekdot pertama dia Makcik Ibah. Di Sarawak, yang ni Kak Suraya pernah hantar dulu dengan saya. Di Sarawak, kami ada satu golongan yang dikatakan mereka lepas meninggal, mereka akan balik semula kalau ada benda yang tak settle. Kan? Jadi yang tu yang sebenarnya Ramli nak bawa dalam dia punya anekdot tu Makcik Ibah tu, yang dia fikir Makcik Ibah meninggal tadi. Kan? Dia fikir, okey, tu pengetahuan. Jadi apa pengetahuan? Contoh kalau macam mungkin Aina Nasuha ke nak angkat tema apa tu, urip mayang ke apa tu kan. Jadi kita nak, paling tidak kita boleh angkat nilai knowledge sosio budaya kan. Macam Ramli, dia mungkin Ramli tak faham yang ni KFD, tapi saya lah yang bantu. Okay, Ramli punya anekdot tu dia angkat knowledge kepercayaan khurafat dalam masyarakat Sarawak. Okay, feel tu apa emosi yang kita nak belai, yang kita nak bagi kepada pembaca karya kita ni. Kita nak membaca rasa seram ke, kita nak membaca rasa takut, kita nak membaca rasa lucu, sedih, insaf dan sebagainya. Contoh Kak Kursiah punya Hantu Janet dalam DJM, kan, dia punya plot twist tu memang buat saya terkejut lah. Okay, lagi Kak Kursiah punya anekdot dalam MMRP, dia masa saya semak tu memang tu berair juga mata lah, kan. Okay, apa emosi yang kita nak belai. Jadi kalau pada tinggi lagi, tahap yang tinggi lagi, yang ni sebenarnya, yang feel ni sebenarnya yang selalu dimain oleh content marketer untuk buat copywriting iklan, marketing apa semua, yang teks-teks untuk iklan tu, yang feel ni lah yang selalu dimainkan. Okay, kemudian dalam karya kita tu, apa ibrah, apa tauladan, apa moral yang kita nak pembaca ambil. Kat contoh, contohlah ada penulis nanti dia buat satu kisah, mereka pergi camping, orang dah larang jangan buat ni, jangan buat tu, jangan masuk situ. Kan? Tapi dia langgar juga dan jadi musibah kepada dia. Jadi apa ibrah yang kita nak bagi kepada pembaca adalah pembaca perlu ingat. Contohlah, atau mungkin ada yang lepas ni tulis tentang santau yang dihantar dari makanan. Contohlah kan, buat cerpen atau mungkin Aulia ke kan, buat cerpen yang orang santau guna gelang kan, guna makanan, guna baju kan. Jadi boleh jadi panduan tingkah laku kepada pembaca kita. Kalau tiba-tiba orang kita musuh dengan dia, tiba-tiba datang parcel, dia hantar baju, kita mesti curiga. Mesti curiga. Alangkan dengan orang yang baik dengan kita. Okey, yang itulah. Okey. Jadi yang nuansa apa kita cakap, elemen, mesti dalam elemen rakyat Malaysia lah. Okey. Semua karya ni tak boleh karya yang ni bukan science fiction punya karya. Kita nak SNM ni yang rakyat Malaysia punya cerita. Okey? Okey. Jadi seterusnya kita pergi ke rangka. Okey, rangka cerpen, apa yang kita minta? Siapa nak buat cerpen, ini yang dia perlu bagi kepada kita. Okey? Sinopsis atau logline. Logline lebih baguslah.
yang kata logline tu cuma satu ayat saja kan Cik Yam? Kalau logline tu dia satu ayat saja. Cerpen ini mengisahkan mengisahkan makcik Ibah yang kembali semula ke rumahnya selepas meninggal dunia. Okey? Itu logline. Kalau kata sinopsis, cerpen ini kisah benar. Jadi tak perlu ayat tu tak perlu yang formal lah. Untuk rangka ni ayat tak perlu formal. Sebab dalam projek-projek sebelum ni ada penulis yang dia berat sebab dia nak formalkan dia punya rangka tu. Tak. Rangka tu boleh ayat borak je. Okey, contoh siapa lagi yang saya nak jadikan contoh sini? Kan? Contoh Kak Suraya lah. Dia boleh je bagi dengan saya rangka dalam bahasa Sarawak. Kan? Okey, dalam cerpen Kamik tu Kamik nak cerita pasal hantu bangkit. Dia kisah si kan? Okey. Kalau macam Cik Yam boleh je hantar rangka dengan saya cakap, Bapak, cerpen Cik Yam ni bercerita pasal kisah benar yang Cik Yam pernah lalui satu masa dulu ketika menyewa di satu apartmen. Okey, contoh. Okey? Jadi, sama ada kisah benar atau inspirasi. Jadi, kalau boleh, saya nak dalam SSM ni adalah kisah benar ataupun inspirasi. Bukan kisah yang boleh campur imaginatif sikit. Kan? Tapi kalau boleh, biarlah. Rasanya semua kita ada pengalaman sebenar. Okey? Konflik penyelesaian. Satu cerpen tu dia mesti ada satu perjuangan. Okey? Contohlah, seorang ni kena santau. Konflik dia kena santau daripada makanan. Apa perjuangan dia? Tak semestinya cerpen tu ending dia sembuh, tak. Mungkin ending dia tak sangka lah. Rupanya dia ni yang saya percaya, yang saya sayang, dia rupanya hantar-hantau ni. Mungkin boleh cerpen kita boleh berhenti macam tu saja. Kan? Dalam dia sakit-sakit tu tak semestinya dia berakhir dengan watak utama tu sakit ataupun mati, tak. Okey. Watak. Okey. Paling tidak mesti ada watak hero, mesti ada watak antagonis, protagonis dan mentor. Okey? Yang kalau macam Ayu punya anekdot dalam MMRP, mak dia lah yang jadi mentor. Walaupun emak dalam anekdot Ayu tu bukan watak utama, tapi semua cerita dalam anekdot Ayu tu, dia konflik penyelesaian dia tentang mak. Orientasi dia mak. Kan? Macam Kak Kusiah punya anekdot dalam Ramadan, kan? Mak Ngah ke Kak Kusiah? Mak Ngah ke siapa? Okay, Kak Kusiah. Okay. Kan? Mentor tu tak semestinya dia watak utama, tapi dia yang jadi elemen utama dalam cerita tu. Tu ada typo di situ, minta maaf. Latar tempat saya nak wajibkan latar tempat sebenar lah. Kita tak nak latar tempat yang direka-reka, kan? Okay? Tapi kita memang ada disclaimer lah dekat depan tu nanti, kan? Semua karya dalam semua nama watak, macam mana Cik? Macam mana cakap tu? Disclaimer tu? Nama watak ini tidak ada kena-mengena dengan Kena mengena. mati. Disclaimer, kan? Ayat standard. Lebih kurang lah. Sebab kita tak nak pakai nama tempat yang betul-betul terjadi pasal kisah benar ni. Pasal orangnya ada yang masih wujud lagi tapi still kat Malaysia lagi lah buat. Tukar lah, boleh tukar lah. Kan? Boleh tukar watak, boleh tukar nama tempat. Itulah cabaran kita penulis. Macam mana kita nak tulis benda yang real tapi kita tak singgung siapa-siapa. Itulah cabaran kita. Sebab tu saya kata the best Ramli punya anekdot lah dalam MRP tu. Sebab dia buat satira yang benda sensitif tau dalam masyarakat Sarawak ni. Yang macam hantu bangkit, temuan, apa tu semua benda sensitif. Tapi dia boleh buat macam tu lah. Boleh buat anekdot macam tu yang orang baca sampai ketawa, orang tertampar dengan kan. Okay. Latar masa. Kita latar masa. Sebab kita tak nak lah. Ini sebenarnya memudahkan penulis dan memudahkan mentor dan memudahkan editor. Kan? Kalau benda ni kita tak clear, kita terus main tulis saja, boleh bersimpang siur tau. Kan betul kan Cik Yam? Dalam cerpen ni, biasa kan kita baca yang tiba-tiba dia cerita ni tu, pergi ke tempat lain, pergi ke tempat, pusing ke sana ke sini, ke sana ke sini. Tak jelas dia punya latar tempat, watak, tak jelas dia punya latar tempat, tak jelas dia punya latar masa.
Okay, satu cerpen dan anekdot yang baik sekurang-kurangnya jelas. Watak tu watak utama ke, watak tu watak mentor ke, watak tu watak hero ke. Yang dikatakan watak hero tu adalah dia yang jadi elemen utama dalam cerita dan dia juga yang menggerakkan cerita. Kalau macam watak mentor tu, dia bukan watak utama tapi semua cerita tu berorientasikan dia. Okay? Okay. Yang ni anekdot pula. Anekdot punya rangka. Macam biasalah. Anekdot kita punya rangka. Ini format anekdot kita lah. Ada pendahuluan, ada orientasi, ada konflik, penyelesaian, penutup. Okay? Pendahuluan tu kita nak tangkap pembaca meneruskan pembacaan. Okay. Misal contoh Ustaz, signal atau corner. arau pula di sana. Arau corner. Aduh, Ustaz, rindu Kak Anchor. Nak datang arau. Aduh, okey. Signal macam saya cakap lah. Di part orientasi inilah pembaca tahu cerita tu nak bawa pergi mana. Okey? Yang macam simpang lah kan. Macam yang pertama, yang di pendahuluan tu kita nak tangkap pembaca kan. Macam orang lah. Sini ayam golek kan. Okey. Lepas orang tu mendekat, bang, okey makcik, kami ada ayam golek ni kan. Okey, orientasi. Okey. Konflik pula. Konflik adalah konflik utama yang nak diselesaikan dalam kisah tu. Okey, penyelesaian maksudnya yang diselesaikan dengan cantik lah. Okey. Penutup dia punya punchline. Boleh kata hikmah, boleh. Okey, kalau kita ambil contoh Ramli punya anekdot dalam MRP kan, kita tengok satu Cuba kita tengok satu boleh. MRP. Kita tengok okey, satu. Ramli punya anekdot temuan. Okey. Temuan tu satu kepercayaan khurafat dalam dalam masyarakat Sarawak lah. Keteguran, kalau di Sabah sebut keteguran, Sabah Brunei sebut keteguran lah. Okey. Pendahuluan dia Haji Sani datang ke rumah Ususman. Okey. Kemudian yang asalnya panjang, saya pendekkan jadi macam ni lah. Saya compactkan jadi macam ni. Kemudian Haji Sani tu Ususman terus beritahu, Ji, aku kurang sihat, semalam muntah dan pening. Yang tu orientasi. Okey. Dia pergi terus. Jadi terus tu masuk kepada konflik. Ususman Haji Sani terus cakap pasal kau temuan ni. Okey. Jadi kemudian konflik dia di situ temuan, penyelesaian dia di situ adalah sebenarnya Ususman tu bukan temuan pun, dia kena COVID. Jadi punchline dia bila di hujungnya tu Ususman tersandar ke dinding dan kata, Ji, aku temuan. So dia terkejut. Jadi yang temuan ni macam terkejut lah. Contoh kita jalan malam-malam, tiba-tiba tengok kelibat menyeramkan, kita jadi terkejut, kita jadi demam. Yang tu yang dinamakan temuan dalam bahasa Sarawak ni lah. Ataupun kita jalan-jalan pergi satu tempat, kita buang air sebarang, kita meludah sebarang, lepas tu balik daripada situ kita sakit perut, kita gatal-gatal tubuh. Yang tu benda-benda macam tu lah kita panggil temuan. Okey, alhamdulillah selesai saya punya taklimat petang ini. Alhamdulillah. Okey, semua boleh buka kamera, mikrofon semua. Jadi saya kenalkan lah, sebab ada yang akan tengok rekaman kan, saya kenalkan kita punya katalogi ni agak-agak mesti ada dalam karakter. Okey, kenalkan Kak Kusiah yang sedang memandu tu bakal mengetuai
kumpulan apa? Langsui. Kumpulan Oh, langsung keluar siang-siang kau. Langsui saya suruh Lengloi, dia tak mahu. Dia kata Lengloi tak bagus. tak berapa senang pun saya memang tak. Okey. Tak apa Aina. Okey, yang kedua kita ada kumpulan Ida, ada tak dengan kita? Kumpulan apa Ida? Okey. Kumpulan apa? Bunian. Kumpulan Bunian. Ida ada banyak pengalaman di konti radio. Okey, yang Dia banyak kawan-kawan dekat konti. Jangan Kak Ni tadi guna laptop dah kena kacau dah. kan? Balik ke. Kau baca bismillah ke tak? Bulan puasa ni. Okey, seterusnya kita ada penulis muda. Yang penulis juga Aulia. Cik Aulia kita, tim apa nama? Tim Saka. Wah, tim Saka. Okey. Waris daripada Cik Yam. Kau waris daripada Cik Yam ke daripada Cik Su ni? Dua-dua aku tak percaya. Waris dari hantu. Okey, jadi minta izin semua. Yang ni, rakaman ni saya akan bagi dalam grup. Saya akan masuk di Facebook, masuk di YouTube ya, untuk peserta-peserta tengok. Okey, boleh? Jadi terima kasih semua yang sudi bersama. Sebelum kita berakhir macam biasa, siapa boleh tolong tangkap gambar? Kak En tak ada tolong. Ayalah, Ayulah tolong. Dia pun boleh tolong. Ayu tengah. Cik Ayu tengah drive ke? Ke dah sampai rumah? Tak sampai rumah tu. Kat rumah. Okey, Cik Ayu lah tolong. Okay, get ready. Ambillah muka bulatku hari ini. Okay, 1, 2, 3. I senyum belakang kamera tau. Yelah, tahu, percaya. Okey, terima kasih semua. Selamat berkarya dan insyaAllah sama-sama kita jayakan antologi cerita seram rakyat Malaysia ni yang kita nak pasarkan sempena Hari Malaysia nanti. Sebab tu Aku risau betul tengok ke aku siap. Betul ke langsung dalam kereta. Kak Kusiah nak pergi mana sebenarnya? Alah, hari ni sebenarnya banyak janji. Terlupa. Bengkel. Okey. Baiklah, taklimat. Okey, berakhirlah taklimat kita petang ini. Terima kasih semua. Terima kasih tim. Terima kasih semua ketua kumpulan. Terima kasih semua bakal penulis. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Selamat berbuka Ustaz. Menyampah aku. Tak lama lagi. Ni kena betulkan dululah design tu sebelum bagi PDF kepada penulis. Ada arau pula sana tadi. Dah itulah kalau dah rindu Kak En